Apa khabar semua? Dulu saya ingatkan, tayar celup ni maknanya tayar tu dia dah pudar, dia celup balik dalam cat hitam, lepas tu dia jadi hitam macam tayar baru. Siapa lagi yang ingat tayar celup macam ni? Tapi bila dah besar, baru saya tahu yang tayar celup ni tak ada kena-mengena dengan celup pun. Lagi satu, saya ingatkan tayar celup ni tayar tiruan ataupun tayar tipu. Pakai sekali dua dah rosak. Sekali lagi saya silap. Jadi apa sebenarnya tayar celup ni, dan kalau dia bukan tayar tiruan, kenapa banyak sangat isu yang kata tayar celup ni tak elok dan bahaya? Okey, jom kita tengok. Yang pertama sekali, tayar celup ni dia tak melibatkan tayar kereta, tapi generally tayar lori lah, ataupun kenderaan berat yang lain macam bas. Jadi korang yang bawa kereta janganlah risau tayar kereta korang tu tayar celup. Jadi tayar celup ni, ataupun dalam bahasa Inggeris dia retread, adalah tayar yang besar-besar ni. Bila dah lama guna, dia akan jadi botak kan? Masalahnya, tayar lori ni dia mahal tau. Dan satu lagi, struktur dia memang kuat. Sidewall tayar tu memang dibuat dari besi yang banyak. Jauh lagi banyak dari tayar kereta kita. Sebab tayar lori atau tayar bas ni, dia nak kena tampung load yang sangat berat. Plus, jalan memang tak berhenti. Iyalah kan, kalau kita ada lori pun, kalau boleh, kita nak lori tu berjalan non-stop buat job. Betul tak? Jadi tayar nak kena heavy duty. Cuma part yang nak grip jalan tu, kalau boleh, tak naklah keras sangat. Sebab kalau tak ada traction pula. Jadi bunga tayar tu lama-lama memang akan botak. Jadi bila dia dah botak, padahal tayar tu dia punya casing dia elok lagi, sidewall pun elok lagi, struktur pun masih kuat lagi, adakah kita nak buang tayar tu? Memang kalau ikut logik tayar kereta kita, memang kita akan buang dia dan ganti je dengan tayar lain. Tapi dalam heavy duty industry ni, tayar yang masih elok ni, diorang tak buang. Instead, diorang akan retread balik. Dan ini bukan kata lori dengan bas je tau. Tayar-tayar besar yang lain macam tayar kapal terbang pun, diorang akan retread balik. Sebab tayar tu 90% elok lagi. Cuma 10% part bunga tu je yang dah rosak. Kiranya waktu retread ni, apa yang diorang buat adalah, first kali diorang akan inspect tayar tu. Dan inspection ni bukan setakat nak tengok je tayar lama tu okey ke tidak. Dia mesti guna alat macam laser contohnya untuk check yang casing tayar tu betul-betul okey. Kena check besi-besi dalam tayar tu masih elok ke atau dah rosak. Kalau dah rosak, dah tak boleh guna lagi lah sebab struktur dia dah tak kuat. Kemudian untuk tayar yang masih elok casing dia, diorang akan guna mesin untuk buang dulu baki bunga yang ada. Sebabnya nak kena prepare surface yang baru untuk gamkan thread yang baru tu. Bila surface tu dah rata, diorang akan letak satu compound untuk letakkan thread ataupun bunga yang baru ni. Bila dah tampal, ada satu lagi proses yang sangat penting untuk pastikan thread ni melekat betul-betul dekat tayar lama ni supaya dia tak akan tertanggal dan tayar tu kualiti dia akan sama dengan tayar baru. Jadi apa yang diorang buat adalah diorang akan masukkan tayar ni dalam autoclave. Jadi dalam mesin ni diorang applykan tekanan dengan suhu yang tinggi dalam 3 jam macam tu. Macam nak bake tayar tu supaya thread yang baru tu dia betul-betul lekat dengan tayar lama. Dan bila tayar ni dah siap, maka jadilah tayar yang kita panggil sebagai tayar celup tu. Tak celup apa-apa pun kan? Itu yang confused tu. Jadi dengan buat proses ni, kos untuk dapatkan tayar yang retread tu hanya 20% saja kos untuk buat tayar baru. Sebab nak buat casing tu yang guna banyak energi sebenarnya. Tapi kalau kita recycle balik casing ni, banyaklah dapat jimat. Dan paling penting sekali, kita dapat jimat tenaga yang sangat banyak, getah pun dapat jimat banyak, kurang pencemaran, dan untuk pembeli, duitlah dapat jimat banyak. Dan tayar heavy duty ni, kalau casing dia elok, boleh di-retread balik 2 ke 3 kali. Amalan retread tayar ni kita kena faham yang bukan negara kita je yang buat tau, tapi satu dunia buat. Memang inilah cara yang betul untuk kurangkan kos dan pencemaran alam. Cuma proses ni mesti ada prosedur yang betul dan mesti kena ikut semua spek yang ada. Kalau dekat Malaysia ni, Sirim lah yang sediakan spek ni. Jadi kalau manufacturer tayar celup ni follow spek ni, tayar tu tak akan ada masalah. Dia akan boleh perform macam tayar baru. Tapi kenapa setiap kali kita jumpa tayar lori bersepah atas jalan, orang akan salahkan tayar celup juga? Saya rasa hampir semua kita pernah jumpa kan besi-besi tayar ni atas jalan. Kadang-kadang punya besar, saya naik kereta pun seram sebab kalau terlanggar, tercabut juga bumper depan tu saya rasa. Kalau motor memang terpelanting terus. Memang sangat bahaya, lagi-lagi waktu malam.
Jadi kalau tayar celup, kita memang ada badan yang kontrol, kenapa masih boleh jadi macam ni? Baik, jadi dalam persaingan orang berniaga ni, nak tak nak orang akan cuba untuk cut cost. Lagi sikit kos dia, lagi banyak untung boleh dapat. Jadi manufacturer tayar ni pun, ni saya sebut tayar yang baru tau, ada yang berlawan harga sampai tayar yang baru tu dibuat dengan kualiti yang rendah. Jadi kalau tayar asal pun tak berkualiti, kalau kita celup tayar tu lagilah bahaya, betul tak? Kemudian ada juga tayar celup yang tak dibuat dengan betul. Dan entah macam mana tayar ni terlepas ke market. Orang bila dah beli tayar ni, bukan dikira tayar tu celup betul-betul ke, tak celup betul-betul ke, kita assume yang tayar tu okey je. So, kita belilah dengan harga yang paling murah. Bila dah dapat tayar tu, kita pun manalah tahu macam mana nak check tayar tu dah ikut prosedur yang betul atau tidak kan. Kita just pasang je sebab ni lori dah nak jalan ni. Jadi inilah puncanya, tayar celup tak berkualiti ni boleh terlepas dekat jalan. Dan tayar lori ni memang load dia sangat tinggi. Lori pun kadang-kadang angkat barang memang dekat maksimum load tu. Mungkin terlebih pun kalau tak ada orang check. Jadi load yang lebih ni siapa yang tanggung? Mestilah tayar tadi. Dan kalau tayar tu tak berkualiti, itu yang pecah tengah jalan tu. Satu lagi isu yang kita biasa baca dalam paper adalah tayar korek. Tayar korek ni lagi ganas dari tayar celup. Thread yang dah botak tu, dia korek lagi dalam supaya ada bunga balik. Ini lagi bahaya sebab tayar tu tak dicipta untuk bekerja macam tu. Kita pun tak tahu berapa banyak lagi balance yang ada dekat tayar tu sebelum dia bocor. Jadi praktis macam ni yang membuatkan lori tu jadi bahayalah dekat atas jalan. Kiranya tak boleh kita kata haramkan terus tayar celup ni. Sebab ini memang praktis industri. Dekat Malaysia pun banyak kilang yang buat tayar celup dan memang berkualiti tinggi. Sebab diorang follow semua prosedur yang ada dengan betul. Dan kalau kita ada company lori pun, mungkin kita beli juga tayar celup ni sebab banyak kot dapat jimat. Kalau satu lori kontena katakan ada 22 tayar, kita ada 20 lori katakan. Satu tayar harga RM1,000, tak ke RM440,000 tu? Setengah juta untuk tukar tayar je. Kalau kata dapat jimat separuh sebab beli tayar celup, dah jimat RM220,000, betul tak? Cuma kalau guna tayar celup ni, kena ambil dari kilang yang betul. Kalau tak, kita pun tak tahu apa akan jadi dekat tayar tu. Dan silap-silap, takut lori kita pun rosak. Dah kena belanja lebih untuk baiki lori pula kan? Jadi anda faham tak ni pasal tayar celup? Saya pun tak faham kenapa orang panggil tayar celup. Padahal kita tak celup dengan apa-apa pun kan? Next time jalan kaki tepi lori, cuba cek tayar dia. Korang rasa korang dapat bezakan tak tayar celup dengan tayar baru? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan jangan lupa sharekan juga video ni pada siapa-siapa yang anda rasa bermanfaat. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.